Sebermulanya kisah di Istana Melaka. Ketika itu, Raja Melaka hendak mengutus ke benua Siam. Hai bendahara, hendak beta untuk mengutus ke benua Siam. Minta beli gajah pada raja barang 4 ekor yang jantan, 2 ekor betina. Gerangan siapakah yang layak? Daulat tuanku, jikalau disuruh Laksamana Hang Tuah, pasti cepat pergi dan pulangnya. Raja Melaka setelah itu menitahkan Laksamana Hang Tuah untuk menghadapnya. Raja Melaka juga berhasrat untuk menawan petani yang terletak di benua Siam. Namun Laksamana Hang Tuah berpendapat bahawa sukar untuk menaluki petani kerana kedudukannya yang strategik. Raja Melaka setelah itu menitahkan bendahara untuk mengarang surat untuk dibawa oleh Laksamana Hang Tuah ke benua Siam. Laksamana dan Maharaja Setia pun berangkat berlayar menuju ke benua Siam. Sesampainya di sempadan benua Siam, Laksamana bertanya kepada Muallim. Hai Muallim, apa nama negeri ini? Maka jawab Muallim itu. Inilah negeri Patani namanya. Mereka menziarahi kota Patani. Laksamana mengagumi kota Patani kerana kehebatannya. Laksamana melihat di pintu gerbang itu pada bahagian kepala naga ada matahari hidup, manakala di bahagian ekor naga ada matahari mati. Setelah itu, mereka meneruskan perjalanan ke benua Siam. Sesampainya di benua Siam, orang bandar pun bertanya, Perahu dari mana ini? Laksamana lalu menyahut dan memberitahu mereka. Kami adalah utusan dari Melaka. Syah Bandar yang mendengar berita itu lalu memberitahu Oya Bagelang. Oya Bagelang lalu menghadap Raja Siam iaitu Prachau. Baginda Raja Siam menitahkan Oya Bagelang untuk mengarahkan surat utusan. Setelah itu, Syah Bandar menjemput Laksamana dan Maharaja Setia dan mengajarkan mereka cara untuk menyembah Prachau. Akan tetapi, Laksamana tidak dapat berbuat demikian kerana tubuhnya yang sakit yang tidak membolehkannya merangkak menyembah raja. Lalu Laksamana mengikut adat Raja Melaka dengan berjalan dan berkeris menghadap Raja Siam. Raja Siam sangat tertarik kepada Hang Tuah kerana tingkah lakunya yang manis dan fasih bercakap bahasa Siam. Hai Laksamana, jangankan 4 ekor Raja Melaka hendakkan gajah. 40 sekali pun kita akan beri. Daulat tuanku. Setelah sekian lama berada di benua Siam, suatu hari Prachau berkehendak melihat Laksamana berlawan pedang dengan seorang pendekar handal Jepun yang datangnya dari Kemboja. Prachau lalu menitahkan orang Jepun itu datang menghadapnya. Hai pendekar, engkau aku titahkan bermain pedang dengan utusan Melayu itu. Mendengar titah Raja Prachau yang menginginkannya berlawan pedang dengan Laksamana, berkatalah dia pendekar Jepun yang bernama Cincu itu dengan angkuhnya. Berapa puluh orang Melayu itu, jikalau seorang dua bukanlah lawan Fatih. Tatkala Laksamana mendengar kata-kata pendekar itu, maka ia pun marah. Ceh, hendak berdusta pula. Bicara kamu ini 4-5 berdiri pun tiada endah bagiku. Setelah dilihat oleh Prachau, amarah Laksamana itu, maka titah Prachau. Laksamana, jangan amarah. Maka Laksamana pun menyembah. Daulat tuanku, batik pohon ampun. Ulu balang Melayu itu tiada dapat mendengar kata yang keji di tengah majlis. Maka kata Prachau, Benarlah seperti kata Laksamana itu, tapi kita pintalah kerana kita sangat hendak melihat Laksamana bermain. maka sembah Laksamana. Daulat tuanku, batik hamba tuli Prachau, mana titah batik junjung, tapi si tuah tiada menghilangkan nama tuannya. Pendekar Jepun itu pun turun ke tanah menghunus pedangnya dan berseru. Hai Melayu, turunlah engkau. Jika tidak turun, akan ku naiki balai rong, ku tendas kepalamu. Maka kata Laksamana, Hai si kafir yang keras hatimu, apa engkau hendak berbuat, perbuatlah olehmu.
Laksamana turun berhadapan dengan pendekar yang angkuh itu. Satu persatu anggota pendekar yang angkuh itu diparang Laksamana. Wahai manusia, gagah tubuhnya, jagalah lisan, jaga bahasa. Jikalau tidak, buruk padahnya, kerana mulut, badan binasa. Dek kerana kesombongan pendekar cincu, akhirnya dia mati di tangan Laksamana. Disebabkan oleh hal itu, 7 pendekar Jepun yang lainnya pun marah dan bertindak menyerang Laksamana. Semuanya mati kecuali 2 orang terselamat. Lalu berlarilah mereka kembali ke Kemboja untuk mendapatkan pertolongan. 2 orang Jepun yang melarikan diri telah sampai ke Kemboja, lalu menyampaikan berita itu kepada seluruh orang Jepun di Kemboja. Jepun berasa amat marah dan berdendam ingin membunuh Laksamana. Setelah pertarungan itu selesai, Fracau telah menganugerahkan Laksamana sepersaliman dan siput dendaga. Keesokan harinya, Laksamana meminta diri kepada Fracau untuk pulang ke Melaka kerana telah berjanji kepada Raja Melaka untuk berada 40 hari sahaja di benua Siam. Fracau lalu menitahkan Oya Bagelang untuk membalas surat Raja Melaka. Fracau lalu memberikan 10 ekor gajah, 6 ekor untuk Raja Melaka dan 4 ekor lagi untuk Laksamana sebagai penghargaan jasa Laksamana. Setelah itu, Laksamana dan rombongannya pun berangkat berlayar pulang ke Melaka. Dalam perjalanan pulang, kapal Laksamana dan rombongannya diserang oleh orang Jepun. Tindakan mereka mengundang kemarahan Laksamana. Laksamana bertindak membalas serangan mereka dan akhirnya berjaya menewaskan orang Jepun dengan mudahnya. Datang menyerang bersama senjata, dek kerana dendam kalah terluka. Yang menang berlawan, beroleh harta, perak dan emas jadi hak Melaka. Laksamana lalu membawa pulang segala harta, emas dan perak yang diambilnya dari kapal orang Jepun dan dibawanya pulang ke Melaka. Laksamana dan rombongannya tiba di Melaka selepas beberapa hari. Bendahara menyampaikan berita kepulangan Laksamana kepada Raja Melaka. Surat dari Fracau diarakkan ke Balairong dan dibacakan kepada Raja Melaka. Laksamana menceritakan kepada Raja Melaka segala perihal yang berlaku selama mereka berada di benua Siam. Mereka menamakan gajah paling besar sebagai Pudi Manikam dan yang lainnya Permata Sailan. Menyembah Raja, lambang ketaatan, hidup aman dalam pemerintahan. Budi yang baik, jadikanlah ikutan, pasti hidup diberkati Tuhan. Sekian sahaja kisah Hang Tuah diutus ke Siam menutup cerita. Terima kasih kerana menonton.